Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama ya, kita mulakan dengan zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lemah lembutnya, Masya Allah. Okay, sekejap. Macam puasa je belaka ni. Macam kuat sangat tahajud je semua ni. Sampai sudah keletihannya. MC kita punya semangat kan, disegah-segahnya kita kan. Masya Allah, tuan-puan sekalian, zikir yang kita sebutkan tadi dan saya nak kita sambung lagi lepas ni, ia merupakan tanaman di syurga. Masyhur hadis yang menyebutkan tentang zikir tersebut adalah tanaman di syurga. Ia berlaku pada peristiwa Isra' Mi'raj Nabi SAW. Apabila Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, sampaikanlah salamku buat umatmu. Sampaikanlah salamku buat umatmu. Dan katakanlah kepada umatmu bahawa syurga itu sangatlah indah. Syurga itu sangatlah luas. Dan tanahnya sangatlah subur. Dan tanamannya adalah kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Tuan-puan, siapa yang suka menanam kat sini? Siapa ada pokok kat rumah dia? Tak kira lah hidup ke mati ke, kira pernah minat lah, pernah cuba. Angkat tangan. Oh, ramai. Masya Allah. Kan buat-buat minat. Adalah satu pasu kan. Itu pun hidup, tak hidup. Dia kan dah kering lah, dah layu lah. Sebab nak jaga tanaman di dunia ni memang perlukan disiplin kan. Kena menyiramnya disiplin. Kadang tak kena baja, kadang kena alihkan pasu. Bila tanah tu dah mendap sangat, kita nampak, pokok ni tak berkembang. Bila alih pasu, tukar tanah baru, lain pula. Dia akan mula tumbuh dan sebagainya. Maksud saya, kita memang kena beri perhatian kalau kita menanam tanaman di dunia. Tapi bila kita menanam tanaman syurga, tanaman akhirat, kita ucap, kita tak perlu jaga dah. Kita zikir tadi, kita sedang menanam tanaman di syurga. Dan orang yang ada tanaman di syurga, insya Allah, dia akan berjumpa dengan tanaman dia. Mestilah tanaman nak jumpa dengan penanam. Sekurang-kurangnya kita belum masuk syurga, tapi tanaman kita sudah ada di syurga. Bermaksud kita ada tiket dah. Tapi belum tentu dan belum confirm masuk syurga. Tapi kurang-kurang ada tiket. Orang yang ada tiket lebih kuat berbanding orang tak ada tiket. Faham maksud saya? Orang ada tiket untuk pergi ke bola. Tuan minat bola? Tuan minat apa? Dalam negara ke luar negara? Dalam negara dan luar negara juga. Okey, kalau dalam Malaysia minat pasukan mana? Kedah. Oh, sebab orang Kedah. Mentua Kedah. Oh, sebab mak mertua Kedah. Jadi isteri Kedah. Jadi ya Allah, dahsyatnya tuan ya. Tuan pun jadi kekedahan. Tuan sebenarnya orang mana? Saya Selangor. Masya Allah, orang Selangor. Tapi betapa dia takut isteri. Bukan, saya rasa bukan takut sebab sayangnya. Saya dah hormat. Hormat, sayang dan hormat dekat isteri. Dia sanggup tukar sokongan kepada bola sepak Kedah. Sebab isteri dan mak mertua. Mak mertua sangat mempengaruhi tuan ni. Saya harap tuan baik-baik saja ya. InsyaAllah. Lepas tu kalau negara, luar negara? Negara biasanya dalam Brazil. Oh, Brazil macam tu lah. Okey, satu hari ada orang bagi tiket dekat tuan untuk tengok pasukan bola sepak Brazil yang tuan minat tu. Tuan akan rasa happy sangatlah, seronok sangatlah. Dan bila tuan dah ada tiket untuk pergi, tuan rasa confident sikit kan? Dah ada tiket dah ni. 2 tiket dapat. Tiket untuk tengok bola dan tiket flight sekali orang bagi. Jadi level keyakinan tu tinggi kan? Sebab dah ada tiket. Berbanding orang yang tak ada tiket. Dia nak pergi, tiket pun tak ada. Dia pun kata tawakal je lah, saya pergi je lah. Dapat masuk. Mungkin boleh merayu-rayu ke. Mustahil dapat masuk sebab tiket pun tak ada. Tuan-puan,
zikir yang saya ajak kita mulakan sebelum mula majlis ilmu. Sebab saya pun sebenarnya baru bagi salam, tak bagi salam lagi, tak mula lagi, tapi saya ajak mula dengan zikir. Sebab zikir adalah pembuka ataupun kunci kepada hati. Bila kita hadir majlis ilmu, kalau tak buka pintu hati, kita tak dapat ilmu. Ataupun kita hanya dengar ilmu, tapi kita tak mampu beramal. Kita tak mampu menghayati dan tak mampu memahami ilmu tu. Akhirnya, ilmu tu tak beri manfaat, boleh jadi musibah. Ilmu itu boleh jadi ujian untuk kita. Subhanallah. Macam biasa, saya selalu minta juga tim kita daripada berada di luar, boleh masuk sama. Dan saya tengok memang dewan ni dah penuh. Ada yang duduk atas tangga kan. Masya Allah. Tak apa ke, okey ke duduk atas tangga tu? Boleh lagi kalau nak turun sampai bawah. Sebab ada yang nak lalu kan, yang berdiri tu. Yang berdiri biasanya diorang ni memang solat tarawih 20 rakaat. Sebab dia dah biasa berdiri lama tu, dia tak kisah berdiri tu. Masya Allah. Saya pula yang kisah, saya yang risau. Sebab saya nampak orang yang berdiri lebih cenderung, dia kata mudah sikit nak keluar. Tapi dia bukan niat macam tu. Dia berdiri sebab mungkin itu cara mereka nak fokus kan. Sebab jarang orang berdiri dia tersengguk-sengguk. Okey tuan-puan, kita nak mulakan insya-Allah. Sekali lagi sebelum mulakan, kita mulakan dengan memuji Allah, menanam tanaman syurga dengan 4 zikir tu. Jadi saya harap kita boleh keluarkan suara. Suara masing-masing kan, kalau batuk pun sedap kan. Suara Siti Nurhaliza orang kata dia bersin pun sedap. Jadi keluarkanlah suara yang sedap tuan-puan sekalian tu, untuk kita melantungkan zikrullah, memuji Allah, dan datangkan kekhusyukan dalam hati. Ketika sebut subhanallah, bayangkan maksudnya adalah maha suci Allah. Kita menyucikan Allah daripada semua perkara yang mensyirikkan Allah. Kita sucikan dalam hati kita daripada segala kotoran dosa. Sebab itu bila sebut subhanallah, maha suci Allah, kita mohon Allah bersihkan hati kita. Bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, apa saja pujian Allah orang pada kita, apa saja pujian dan pandangan kita pada makhluk, semua kena lantungkan kepada Allah. Segala puji yang layak, yang berhak adalah kepada Allah. Kemudian kita sebut la ilaha illallah. Ingatlah bahawa itu Nabi sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, confirm syurga. Pasti dijamin masuk syurga. Jadi bila sebut la ilaha illallah, maksudnya apa? Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada yang kita harap, tiada yang kita tuju, tiada tempat kita mengadu, tiada tempat kita mengeluh, illallah, kecuali kepada Allah. Bukan maksudnya tiada yang disembah melainkan Allah saja. La ilaha illallah itu segala-galanya. Segala-galanya. Kecuali Allah. Maksudnya segala-galanya, tempat kita meluar, tempat kita mengadu, tempat kita bergantung harap, tempat kita menyerah, segala-galanya adalah kepada Allah. Kemudian kita sebut Allahu Akbar, Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Kita membesarkan Allah daripada segala-galanya, maka kita rasa diri kecil. Lagi kita rasa kita kecil, lagi kita rasa tak mampu, lagi kita rasa tak berdaya, lagi tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Lagi hebat kedudukan, lagi mulia kita. Bila kita rasa kita tidak ada apa-apa, lagilah Allah memberikan kita segala-galanya. Bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan semuanya daripada Allah. Allah sangat suka bila kita sebut begini. Kita meletakkan diri kita ini kosong, tak ada apa-apa, maka Allah beri kepada kita. Okey, tuan-puan, kita mulakan dulu dengan zikrullah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Terakhir, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Subhanallah. Puan Yus, boleh panggil Encik Razak duduk sebelah kamu. Ada kosong tu. Masya Allah, sebab ada satu lagi kosong. Siapa yang nak duduk sini? Oh, Rosa. Masya Allah. Okey. Boleh ya? Alhamdulillah, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali tuan-puan jawab salam saya. Macam cukup je makan ubat. Duduk kat hospital kan. Masya Allah, tuan-puan muslimin muslimat, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Pusat Islam Kampus Kuala Lumpur, Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, sebenarnya lebih dikenali sebagai HUKM. Oh, sekarang dah tukar ya? Ditukar, kalau ringkasannya HCTM. Bila tukar? 2019. Oh, dah lama juga. Ya, betul. Macam tak apa yakin ni jawapan ni. Ada khilaf ulama' ke macam mana ni? 2019. 2014. Sebab tu tuan macam senyum-senyum kan. 2019. Kena pasti siapa yang tak tahu ni. Masya Allah. Oh, 2014 lagi. Dia sebenarnya yang sebenar nama HCTM, Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Lebih dikenali sebagai HUKM, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Masya Allah. Orang sebut lagi tempat jatuh lagi dikenang. Lepas tu sambungan biasa. Apatah lagi tempat. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Tepat sekali. Kan orang sebut tempat jatuh lagi dikenang. Kenapa kita nak kenang tempat jatuh? Okeylah, tak apa. Apatah lagi tempat beranak. Apatah lagi tempat bersalin. Siapa pernah bersalin kat sini? Angkat tangan. Oh, semua. Hampir semua bersalin kat sini. Tapi ada yang lelaki memang mengandung tak bersalin-bersalin kan? Tapi dia sambut kelahiran. Tuan mungkin ada sambut kelahiran isteri kat sini ya? Masya Allah. Sekali lagi saya tanya, siapa pernah bersalin di sini? Hampir semua. Memang disyaratkan ke jadi staf HKM kena bersalin di sini? Kemudahan. Dan anda tahu bagaimana facilities dan juga perkhidmatan di sini kan? Servis di sini. Dan saya salah seorangnya. Pernah melahirkan di sini anak yang ketujuh. Anak anda Fatimah tu lahir di sini secara caesar tu. Dengan Profesor Doktor siapa ya? Emilia. Siapa yang tahu sangat tu? Ke dia nurse masa saya bersalin? Ya. Ya, Profesor Doktor Emilia. Saya bersalin dengan beliau, caesar. Dan saya masa tu placenta akreta. Betul sebutan tu, akreta? Tak apalah tu kan. Orang kampung saya sebut macam tu. Jangan kurita je ya.
Plasenta akrita. Maksudnya saya punya rahim tu dah terkeluar. Bukan, saya punya uri keluar daripada rahim. Macam tu kan? Uri. Apa? Dia tanam dalam. Macam tu lah ya. Lebih kurang macam bukan rahim bocor, macam adalah dia melekat. Betul, dia melekat. Dia melekat dengan kuat. Jadi subhanallah, sebenarnya itu pengalaman pertama saya. Sebab yang pertama sampai ke-6 saya bersalin, diterimalah di hospital swasta sebab kita nak doktor perempuan kan. Jadi bila saya berlaku kes macam tu, memang tak ada hospital swasta yang boleh terima dan memang berisiko tinggi, hanya boleh ke hospital kerajaan. Jadi memilih HUKM sebab HUKM pun ada wings yang bahagian kita panggil private wing tu kan. Tapi tetap saya kena masuk ward tu dan saya rasa seronok sangat lahir di HUKM dan saya dapat ilmu yang mendalam berkaitan dengan surah Al-Ghafir ayat 44. Memang peristiwa bersejarahnya di ward di hospital HUKM inilah. Tuan puan pernah dengar tak perkongsian dan viral juga ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Siapa pernah dengar? Okey, nampaknya lebih kurang 30% saja. Jadi saya akan ulang untuk hari ini sempena datang ke tempat ini, tempat yang bersejarah, dan di sinilah tempatnya saya menerima ilmu tersebut. Adalah ceritanya di wad tersebut dan akhirnya saya mendapat ilmu yang berkaitan dengan surah Ghafir ayat 44 dan apa yang berlaku pada diri saya ketika itu. Masya Allah. Dan saya akan kaitkan dengan tajuk kita, jangan bimbang. Sebab tajuk kita berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan puasa. Sebenarnya antara hikmah terbesar puasa ini supaya kita merasakan kita melakukan apa-apa, kita buat sesuatu adalah kerana Allah. Sebab puasa saja ibadah yang tidak boleh dilihat pada pandangan mata. Bolehkah kita nampak orang tu sedang berjalan, oh dia sedang berpuasa tu? Tak boleh ya? Kecuali kalau dia tampar dekat kepak dahi dia, saya berpuasa, saya berpuasa, saya berpuasa. Kecuali dia bagi tahu orang dia puasa. Tapi bulan Ramadan kita anggap semua orang puasa. Tapi kalau bulan lain puasa sunat, kita tak tahu melainkan dia duduklah merungut. Tak larat, dahaga betul lah. Lagi orang tak tawar air, lagi orang tak tanya, lagi tu dia ulang. Dahaga betul lah. Dahaga sungguh lah. Dahaga. Tanyalah saya. Minumlah air kau dahaga. Puasa. Ada orang memang kalau dia puasa sunat, dia nak orang tahu dia puasa. Jadi dia gunalah macam-macam kaedah supaya dia ditanya ke ataupun dia boleh meluahkan ke macam mana ke kan. Jadi tuan-puan sekalian, kalau puasa di bulan lain, maksudnya mungkin diuji juga dengan riak. Betul tak? Puasa di bulan lain mungkin diuji juga dengan riak. Oh, puasa ke? Saya kalau Isnin Khamis wajib puasa. Jadi jangan tawar apa-apalah saya. Isnin Khamis puasa. Start lahir je sampai sekarang. Saya memang dilahirkan puasa Isnin Khamis. Okey, memang ada ujian sikit. Kalau puasa sunat di bulan lain, mungkin ada ujian untuk riak. Tapi puasa di bulan Ramadan, tak ada riak. Sebab satu dunia puasa. Orang tua yang uzur pun puasa, orang sakit pun puasa, budak kecil pun puasa, kanak-kanak pun puasa. Betul tak? Tak adanya. Alhamdulillah, ini saya puasa. Walaupun orang tahu kita puasa, sebab itu kupasan para ulama tentang hadis Nabi, apabila Allah berfirman, sesungguhnya semua amalan adalah untuk kamu, namun puasa adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini panjang lebar ulama bincang. Kenapa? Sedangkan kita solat pun kerana Allah, kita sedekah pun kerana Allah, kita umrah haji pun kerana Allah. Tapi kenapa Allah mengkhususkan puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya? Adakah solat Allah tak balas? Semua ibadat Allah yang balas. Tapi bila ada khusus, di situ ulama bincang asas utama puasa di bulan Ramadan adalah satu ibadah yang paling selamat daripada perasaan riak, perasaan takabur, perasaan ujub. Dan dia adalah satu ibadah yang tak boleh dilihat. Dan ia adalah satu ibadah yang mana kita meninggalkan apa yang paling kita suka. Kita suka apa tuan-puan sekalian? Makan. Betul tak? Antara makan dengan kerja, mana lagi suka? Makan. Sebab itu sebelum Ramadan sampai, hari-hari ada buat makan. Betul tak?
Macamlah sebulan Ramadan tak boleh makan. Bila hari terakhir tu, makan. Kejap makan. Esok tak boleh makan dah ni. Esok siang, esok malam boleh makan. Betul kan? Betul tak? Pengalaman kita berapa hari nak Ramadan, kan department ni buat makan. Kan bahagian ni buat makan. Kan sini buat makan. Subhanallah. Sebab manusia memang Allah bagi lumrahnya memang suka makan. Lagi kalau orang belanja makan. Betul tak? Lagi kalau orang bagi bawa makanan yang kita suka. Esok saya belanja nasi Arab. Oh, kita suka nasi Arab. Tak sabar-sabar ni, tunggu ni. Orang bawa nasi Arab, dia masak daripada rumah. Memang kita suka makan. Ada orang jalan-jalan cari makan. Ada orang suka kejar makanan viral. Dia pergi semata-mata daripada KL sampai Kedah. Lepas tu balik. Sebab makan je. Betul atau tidak? Hari ini, food hunter. Memang macam tu. Ada yang pernah kawan saya ni. Oh, nak pergi makan tengah hari kat mana? Oh, cadang nak pergi kat Pahang. Kita bincang kat Negeri Sembilan ni. Nak pergi makan kat Pahang. Ada apa urusan? Tak ada, memang nak pergi makan. Ada tempat viral tu, ikan patin tu. Lepas tu balik Sanggup 3 jam, 4 jam untuk pergi makan. Lepas tu balik. Memang ada kumpulan macam ni. Jangan duk bayang orang lain. Kita sendiri pun dah terbayang nak makan apa. Lagi tak dapat orang perempuan. Macam-macam dia kona dengan laki dia. Kan? Dah kepala dia tu nak martabat tu. Bang, kita pergi. Ada orang kata bazar tu bla bla. Tak cerita lagi hal sebenar. Tujuan sebenar dia nak pergi situ. Dia cakap dia tak lalulah, dia itulah, dia mengidam, dia teringatlah, itulah, inilah, macam-macam lah. Bila sampai situ, dia pun pergi beratur. Panjang pun tak apa. Martabak yang paling sedap, panjang pun tak apa. Nak sebut manusia memang suka makan. Dan di bulan Ramadan, sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, hamba-Ku meninggalkan makan dan minum kerana-Ku. Dan meninggalkan syahwatnya kerana-Ku. Kita tinggalkan makan minum bukan sebab tak ada makanan. Buka peti ais kat rumah. Tak payah buka. Bayang sekarang. Ada tak makanan yang malam tadi? Yang sahur tadi ada lebih. Yang buka puasa ada lebih. Boleh jadi 2-3 hari yang lepas beli kat bazar Ramadan tu tak habis pun ada lagi. Nak kata makanan berlambak. Krepek, biskut raya tahun lepas pun ada lagi. Nanti dekat nak raya baru bersihkan balik balang tu. Nak sebutnya kita bukan meninggalkan makan minum bukan sebab tak ada makanan. Tapi kerana Allah. Meninggalkan sesuatu yang kita sangat suka, makan dan minum. Dan meninggalkan syahwat kita kerana Allah. Hubungan suami isteri yang halal, kita tinggalkan kerana siang hari Ramadan jadi haram. Jadi ini 2 perkara yang manusia paling suka. Iaitu makan minum dan keinginan, keperluan syahwatnya. Tapi kita tinggalkan kerana Allah. Itu istimewanya puasa di bulan Ramadan. Apa dia? Untuk menanam keikhlasan dan buat sesuatu kerana Allah. Nanti saya kaitkan bagaimana dengan firman Allah surah Ghafir ayat 44 dan kisah yang sangat nostalgik lah saya dengan HUKM ni. Masya Allah. Okey, saya nak ucap terima kasih pada Cik Farah Syahira binti Hamdan. Sangat terbaik. MC kita bagilah tepukan. Mana? Tu dia. Dia siap buat macam tu. So, tu yang saya suruh tepuk. Sebab saya nampak daripada tadi, dia macam nak ambil alih juga saya punya peranan. Macam dia nak ceramah juga kan. Jadi saya tahu dia MC yang sangat committed. Terima kasih pada Profesor Dr. Hamzaini bin Abdul Hamid walaupun tak dapat datang, Ketua Pusat Islam Kampus Kuala Lumpur, Ustaz Hasriza bin Hassan, Pegawai Hal Ehwal Islam Kampus Kuala Lumpur, Ustaz, Masya Allah, Barisan Kaki Tangan Hospital Chancellor Tuanku Muhriz dan semualah para doktor. Nak tengok sikit mana doktor ya? Ada doktor datang sama? Oh, doktor malu Oh, doktor sedang merawat kan, sedang round. Tuan pun macam doktor saya tengok. Doktor hati ni, tuan dah nikah? Dah. Selalu rawat hati isteri kan? Ke biarkan dia merana je? Ke isteri, kebanyakannya suami rawat hati isteri ke isteri rawat sendiri? Suami rawat hati sendiri. Oh, ya, subhanallah. Saya nampak cik ada gaya ni. Subhanallah. Orang perempuan biasa rawat sendiri ke suami rawat? Masya Allah, sedihnya. Luahan perasaan. Saya rasa jumhur ulama wanita mengatakan mereka rawat sendiri. Dia ada sebahagian kecil lah yang mana dia dirawat kesedihannya. Dah tua-tua mengajuk lagi. Kan sampai bila lah suami nak adab kan perangai kanak-kanak kita. Sekali-sekala suami pujuk, kadang-kadang kita pujuk sendiri. Cuma saya nak tanya tuan kan, tuan ada isi apa orang? Seorang. Anak dah ada? Ada. Berapa tahun kahwin?
4 tahun. Oh, ini baru lagi lah. Encik pernah tak tengok isteri encik menangis? Orang perempuan suka nangis kan. Tengok cerita lah, apalah, merajuk lah, kadang tak faham tiba-tiba nangis kan. Dia dramatik sangat perempuan ni. Sebab itu pelakon memang ada dalam rumah tangga tuan. Bukannya kat TV je. Pelakon utama sebenarnya adalah kita ya, dalam rumah tangga kita. Okey, tuan pernah tak lap air mata dia guna jari? Romantik. Serius? Pernah lap guna jari tuan? Bagi tepukan. Saya tak nak tanya ustaz. Saya takut Subhanallah. Puan-puan sekalian, ini kisah benar yang berlaku pada Nabi SAW. Cuma saya confuse isteri Nabi yang bernama Maria Tibetiyah ataupun seorang lagi yang bernama Safiyah. Antara dua ni. Kisahnya, ketika ini nama isteri ni yang naik undi untuk menemani Nabi musafir. Sama ada musafir untuk dakwah ataupun untuk perang. Lepas tu, bila isteri Nabi ni naik satu unta, Nabi naik unta lain. Memanglah unta asing. Tapi unta isteri Nabi ni lambat daripada Nabi. Jadi dia duduk ke belakang sikit. Orang perempuan kan tak pernah salah. Jadi dia akan cari nak salahkan siapa ni unta dia lambat ni. Jadi bila sampai kat tempat, berhenti ni, lambatlah, tak silap saya Safiyah. Safiyah ni sampai lambat. Lepas tu dia sampai, dia merajuk. Dia rasa sedih. Sebab dia lambat daripada Nabi, tak boleh seiring dengan Nabi. Sampai menangis. Rasa orang perempuan kan, rasa macam ditinggalkan, rasa suami tak prihatin macam tu lah. Menangis. Lepas tu terus Safiyah sebut, Ya Rasulullah, sebab awak lah ni beri saya unta yang lambat. Gitu kan. Padahal apa salah Nabi, mana tahu mana unta lambat ni. Tapi orang perempuan dia nak luah perasaan dia. Lepas tu menangis. Apa yang Nabi buat? Nabi meletakkan kedua tangannya dan mengusap air mata Safiyah. Mungkin level suami kita, suami orang lain, bukan suami kita memang gitu. Air mata tak sempat. Titisan pertama tak sempat jatuh. Laju je kan, subhanallah. Mungkin tu suami kita insyaAllah ya. Tapi ada suami bagi tisu je, ambil tisu. Ada suami dah lah menangis tu kan. Dapat tisu pun syukur, Alhamdulillah. Dapat tepuk pun Alhamdulillah, syukur. Tapi nak kata level romantik Nabi, lap air mata isi guna jari tau. Lepas tu Safiyah sambung lagi merajuk, barulah Nabi tegur dia. Jadi orang perempuan, kalau suami dah pujuk, janganlah manjang-manjang. Memang dia jadi rasa geram, rasa macam, hai, betul tak? Merajuk, lepas tu dia buat manjang lagi, memang nantikanlah akibatnya pada diri sendiri. Kalau suami dah pujuk tu, terus je lah sejuk. Sebab orang lelaki memang tak tahan pun nak pujuk lama-lama. Nabi tunjuk contoh, bila Safiyah tetap sambung juga merajuk dia, Nabi pun tegur, cuma saya tak ingat apa teguran Nabi. Berkait dengan syukur. Soalannya, kamu tak bersyukur wahai Safiyah. Syukur kalau suami dah pujuk. Syukur terus sejuk. Begitulah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Barakallah. Kenapa jadi kait dengan tu tadi Pasal Ramadan kait dengan tu, menangis. Okey. Macam itulah ya. Kona-kona. Kita kembali semula kepada tajuk kita, iaitu puasa tapi sia-sia. Puasa tapi sia-sia. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Kita boleh tengok ni ya. Panjang pula pasal isu KM. Rupanya namanya Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis UKM. Bukan saya saja yang tak tahu nama ni, staf sendiri pun ada yang tak tahu. Staf saya ada tak tahu bila mula. Okeylah tu, kira saya tak ketinggalan. Okey, tuan-puan sekalian, daripada tahun 1974 lagi ya hospital ni. Jadi berapa dah usia hospital ni? Oh, itu fakulti. Tahu fakulti. Oh, tapi hospital selepas tu 1997. Jadi berapa dah usia hospital ni? 27 tahun. 27? Ya. Oh, 27 tahun. Baru ke lama? Lama lah tu. Masya Allah. Ada ke di sini yang daripada awal? Ada? Daripada awal angkat tangan. Masya Allah. Ketahuilah anda sudah sangat tu. Subhanallah. Daripada tahun 97 lagi dah berkhidmat. Oh, ini senior betul ni. Kena tunduk lah lepas senior macam ni. Dia tahu semua sejarah daripada awal sampai sekarang. Tak boleh kelentong ni. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, jadi saya tak berani nak baca-bacakan. Saya salah lagi sebab ada senior yang daripada awal ketika batu-bata dinaikkan. Oh, gitu.
Okey, hari ini subhanallah tajuk kita ialah puasa sia-sia. Puasa tapi sia-sia. Kita sama-sama membacakan hadis Nabi ini, masya-Allah. Semua boleh nampak jelas ya atas tu. Saya tak nak saya baca seorang supaya kita sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang kita baca dengan lidah kita, iaitu membaca matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, keluarkan suara masing-masing, kita baca dengan menghormati, dengan menjaga adab. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah lemah lembut sungguh tuan-tuan ni. Memanglah orang kata nak cari wanita lemah lembut, cari kat SUKM tu. Subhanallah, mesti dengan passion lemah lembut ni. Subhanallah. Ya, itu yang saya dapat servis sebenarnya. Sangat sabar apa semua. Puan-puan kat rumah kejut suami memang macam tu ya. Bang, bangun bang, bangun. Ya, gelak tu ni kan. Orang perempuan kalau kejut cukup dia bertempik di satu tempat, satu rumah dia dengar. Betul kan? Kadang yang pelik orang lelaki kejut anak tak bangun. Lepas tu mulalah suami kata, entahlah anak tak bangun, awak kejut bangun. Saya tak tahulah kenapa budak-budak ni dengan saya tak nak bangun. Sebab orang perempuan memang guna tune suara pagi-pagi tu tinggi terus kan. Okey, tuan-puan, kita keluarkan suara yang bangun tidur tu ya, kejut bangun tidur ya. Bukan suara yang lemah lembut tu. Sebab hakikat dia kita yang sebenar kat rumah tu ya. Masya-Allah. Okey, kita mula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangkali orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa daripada puasanya. Tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, pengampunan tak dapat, itqum minan nar, pembebasan api neraka tak dapat, jaminan syurga tak dapat. Semua yang Allah siapkan di bulan Ramadan tak dapat apa-apa. Kecuali yang dia dapat adalah lapar je. Itu je yang dia dapat. Dapat apa? Dapat lapar. Padahal kita menahan makan minum lapar tu untuk dapat semua tu. Rupanya zero, kosong, tak dapat apa-apa, yang dapat lapar je. Dan barangkali orang yang mendirikan qiyamul lail, yang solat tarawih, yang solat tahajud, semua itu tidak dapat apa-apa, melainkan hanya bangun di tengah malam saja. Yang dia dapat ngantuk je. Dia dapat bangun je, tapi tak dapat apa-apa. Dan tajuk ini saya puji sangat, tak tahulah siapa beri tajuk, terbaik. Sebab tuan-puan sekalian, hari ini untuk kita puasa, hari pertama, kedua penat, hari ketiga, keempat, kelima dah tak rasa dah penat, betul tak? Dah tak rasa dah lapar, tak rasa dah dahaga. Sebab badan kita Allah dah pun sesuaikan dah. Dah kita boleh kita sebut apa ya, nak cakap depan doktor-doktor, semua saya nampak macam muka doktor belakang ni kan. Kalau nak cakap depan doktor ni takut salah istilah. Badan kita dah mula apa dia? Adapt. Oh, adapt. Masya Allah. Ya, memang orang kampung saya pun sebut adapt juga. Okey. Dah boleh adapt dah. Dah boleh serasi dah. Dah boleh terima dah. Kan? Kalau sebelum tu, kalau tak puasa dahaga kena naik. Tapi ajaib di bulan Ramadan 13 jam, walaupun dahaga boleh hilang walaupun tanpa setitik air. Kalau tak puasa pukul 10, lagi tak makan, lagi tu berbunyi, lagi tu rasa lapar, gigil, dia takkan hilangnya lapar, melainkan kena makan. Tapi hebatnya bulan Ramadan 13 jam. Allah atur, Allah ubah suai tubuh badan kita kerana niat dan nekat yang kuat itu. Maka seluruh tubuh badan akan taat kepada niat untuk meninggalkan makan minum kerana Allah tu. Hebat tuan-puan sekalian. Bahkan bukan tu je, perokok. Tuan-puan ada yang merokok? Nampak macam tak ada ya. Semua nampak tak merokok ni, orang perempuan. Orang lelaki wallahu alam, InsyaAllah tak merokok. Tapi kalau tanya kepada perokok, berapa lama kalaulah tak puasa dia boleh tahan rokok? Biasa berapa lama? 2 jam kan? Macam tak ada pengalaman semua ni. Berapa lama? Lebih kurang 2 jam. Cuba baca fakta kalau perokok tega kan. 2 jam tu paling lama lah.
dia nikotin tu, dia dah bagi signal pada otak kan. Rokok, duk zikir, rokok. Betul. Subhanallah. Tak apalah, yakan je lah. Macam kalau fakta tu apa tepat pun ya. Jaga maruah saya ya. Dan saya cakap depan pegawai perubatan ni, yang saya baca macam tu lah tuan-puan sekalian. Dia akan bagi signal kat otak sebab dia dah ketagihan. Suatu ada orang meeting lama-lama, dia kena keluar juga sekejap, ambil asap 2-3 das, lepas tu masuk meeting balik. Dia blur, dia jadi lagi tak dapat tu, tak boleh fokus. Jadi bayangkan ya, 2 jam je dia boleh bertahan, 3 jam, kadang sejam sekali. Ini yang betul-betul addiction ni. Tapi bulan Ramadan 13 jam, daripada sahur sampai buka, nikotin pun taat. Maksudnya nak kata kuasa niat, kuasa nekat, kuasa niat tu sangat hebat. Niat tu terletak di mana? Hati. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahawa di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahya qalbun. Nabi kata ketahuilah dalam diri kamu, dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Apa dia? Daging itu ialah jantung kamu itu. Kalau istilah yang lebih tepat adalah jantung, tapi kita sebut hati. Tak apalah, jangan bergaduh, sebut jantung hati. Ia adalah jantung hati kamu itu. Apabila ia baik, maka baik seluruh anggota badan kamu. Apabila dia buruk, maka buruk seluruh anggota badan kamu. Ketahuilah itu adalah jantung hati. Tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan rindu tu dekat mana? Hati ke dekat jantung? Ada tak orang sebut, jantung saya rindu kat suami saya lah. Risau pula bunyi tu kan. Tapi saya tanya tuan yang risau bunyi ni, sebenarnya bila tuan rindu dekat isteri, apa yang berlaku perubahan? Di mana berlaku perubahan? Pada jantung ke pada hati? Pada jantung tuan-tuan sekalian. Hati, liver tu duduk kat mana? Liver tu bawah rusuk sebelah kanan Adakah orang tunjuk sakit hati saya, tunjuk bawah ni? Biasa sini sakit hati saya, berdebar-debar hati saya. Sebenarnya kat sini apa? Jantung. Bila kita berdebar, bila kita rindu, bila kita marah, bila kita takut, sebenarnya yang berubah adalah degupan jantung. Betul atau tidak? Jantung itu yang akan bertukar ritma dia dari segi degupan tu. Sebab itu disebutkan istilah yang lebih tepat adalah jantung. Sebab itu jantung itu yang mengawal pergerakan, perasaan kita, tindakan kita. Katalah itu adalah jantung kamu. Subhanallah. Jadi apa yang kita rasa, jantung itu akan beri efek, pasal berkaitlah semua dengan otak dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, apabila jantung kita dikuasai oleh perasaan takut, apa yang berlaku pada wajah kita? Nampak takut, pucat. Adalah benda aib kita, mungkin sekian-sekian, tak tahu ada rasa takut. Bagaimana tangan kita jadi rasa sejuk, betul tak? Bagaimana kaki kita pun rasa ketah-ketah, rasa serba tak kena. Sebab betapa besarnya efek jantung itu. Jantung ini ada raja kepada seluruh tubuh. Ibarat seperti raja sebuah negeri. Apabila ia ditawan, maka seluruh rakyat akan ditawan. Hati kita bila jatuh cinta, semua jatuh cinta belaka. Hati dah jatuh cinta pada seseorang. Masa ustaz lah pula ya. Ustaz jatuh cinta dekat isteri ustaz kan. Ustaz pemalu. Saya pun segan juga nak usah ustaz. Kita tanya orang sebelah ustaz lah ya. Subhanallah. Kalau ustaz kena tundukkan pandangan sikit. Okey, kepada encik boleh sikit saya tengok. Okey. Encik nama? Fazudin. Sayang isteri? Sayang. Encik jatuh cinta dengan isteri sebelum kahwin ke selepas kahwin? Saya berkenalan terus berkahwin. Oh, berkenalan sekejap terus kahwin. Tapi cinta tu dah ada lah sebelum kahwin kan? Subhanallah. Bila dah jatuh cinta, apa berlaku pada encik? Teringat? Betul? Mandi tak basah, makan tak kenyang, apa semua. Tak tahu mandi dengan apa jadi tak basah kan? Okey, maksudnya bila hati dah ditawan, ingatan pun bertumpu pada dia. Lepas tu tindakan pun senyum sorang-sorang. Maksudnya tangan pun asyik rasa macam nak tanya khabar. Apabila hati ditawan, dia bukan hanya itu saja, dia tawan seluruh tindakan apa semua. Tiba dia cakap, saya suka makan burger. Samalah, saya pun suka burger. Dan suka time tu.
Contohlah, tiba-tiba kita akan rasa kita suka apa yang dia suka, kita pun tak suka apa yang dia tak suka, kita nak buat sesuatu. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, bila kita puasa, hati kita sedang ditawan. Hati kita sedang ditawan dengan niat kita meninggalkan makan minum kerana Allah. Dan kerana niat yang hebat itulah, Allah membantu dan Allah menguruskan segala keperluan kita. Biasa kalau tak puasa, lapar perlu makan, dahaga perlu minum, letih perlu rehat. Tapi ajaib bila bulan Ramadan, kita rasa badan kita lebih ringan. Betul tak? Kita rasa lebih cergas, lebih sihat. Macam tuan-tuan lah, seorang pun tak ada yang tidur. Cuba tengok orang sebelah. Tengok orang sebelah. Takut berada di alam lain? Masih nampak saya? Masih nampak. Saya ada berapa sekarang? 1. Sebab orang mula-mula dia nak mamai tu, dia nampak, kenapa ustazah tu jadi 2? Lama-lama kenapa ustazah sudah hilang? Padahal dia yang hilang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak tanya, ni kan hospital, bila bulan Ramadan pesakit bertambah ke berkurang? Menurun ke menaik? Ya ke menaik? Saya rasa pesakit dia jadi menurun sikit. Ke tak? Sama je. Okey, bila raya? Naik. Semalam pun saya ceramah di hospital KPJ. Berturut pula hospital. KPJ kata menurun. Saya rasa hospital pun wallahualam. Tuan-puan sekalian, bukan saya nak cakap kerja tuan-puan kurang ni. Tak payahlah. Kan tak ada kaitan. Bukan nak cakap tuan-puan jadi tak. Maksudnya sebab bila bulan Ramadan, kebanyakannya tubuh badan kita makin sihat. Detoksifikasi berlaku. Proses mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan. Metabolisme akan makin naik. Disebutkan tongkat ajaib. Kalau dulu orientalis saintis mengutuk puasa ni, kata puasa bagi umat Islam ni zalim, kejam, puasa ini menyeksa, dalam suruh kanak-kanak puasa, apatah agama yang mengarut ni suruh umatnya tinggalkan makan minum 13 jam, 14 jam, ada negara 15-16 jam. Mereka kata sekian, tapi akhirnya mereka yang hari ini ciptakan formulasi puasa intermittent fasting lah, itulah inilah. Kerana mereka mendapati banyak penyakit boleh diatasi ataupun boleh prevent ataupun boleh dikurangkan sekian-sekian dengan puasa. Subhanallah. Akhirnya mereka nak cari kekurangan Islam, mereka berjumpa dan akhirnya mereka yang masuk Islam kerana mengkaji keajaiban yang berlaku apabila kita berpuasa. Maksudnya puasa ini Allah nak jaga kita zahir dan batin. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita tengok hadis ini. Sekarang kita nak pergi kepada ciri-ciri orang yang puasanya sia-sia. Hadis puasa tapi dimasukkan ke dalam neraka. Puasa tapi masuk neraka. Okey, sama-sama baca hadis ni ya. Okey, duduk tegak. Boleh duduk tegak? Oh, tak apa nampak. Sebab halui. Tapi masa ni lah besarkan sikit mata masing-masing ya. Luaskan sikit. Saya suruh diri tegak tu bukanlah jangan berdiri. Duduk je. Supaya bergerak-gerak sikit kan. Ambil tangan. Semua ada tangan. Angkat tangan jap. Kiri kanan. Saya ni pegang mic. Okey, letak atas bahu masing-masing. Urut sikit. Urut. Sambil tu pusing-pusing lah sikit kepala. Buatlah. Macam mana cara. Nak sentak-sentak ke. Nak pusing lemah lembut ke. Rasa keras tak bahu masing-masing? Lembut. Ada kata lembut. Ada kata keras. Okey, turun ke bahu pula. Bahu lengan-lengan. Okey, sadar tak? Tu tanda buat kerja kuat tu. Subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian. Masya Allah, boleh je tuan-puan rasa macam penat, rasa leher tu sekian-sekian. Sebenarnya leher saya mencabar ni sebab saya kena mendongak. Tapi saya okey. Saya sanggup kobar-kobar untuk tuan-puan sekalian. Masya Allah. Okey, sekarang kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Maula Ja'data Sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanata tusalli al-laila wa tasumun nahar wa fi lisanuha syai'un yu'zi jiranaha salitatun qala
la khaira fiha hiya finnar wa qila lahu inna fulanah tusallil maktubah wa tasumu ramadan wa tatasaddaqu bil aswari wa laysa laha syai'un ghairuhu wa la tu'dhi ahadan qala hiya fil jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sekarang kita tengok terjemahan daripada hadis Nabi riwayat Al-Hakim, hadis yang sahih. Daripada Abu Yahya Maula Ja'adah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai seorang wanita yang mendirikan solat malam, qiyamul lail dan berpuasa pada siang hari. Maksudnya bulan Ramadan ni malam qiyamul lail, siang hari berpuasa. Tetapi mulutnya bermasalah. Dia sering menyakiti hati jirannya dengan lidahnya. Lalu Rasulullah menjawab, tiada kebaikan padanya dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia puasa siang, malam qiyamul lail, tapi lidahnya menyakiti hati jiran. Tuan-puan sekalian, kita kena bayangkan bukan jiran kita di rumah je. Jiran kita di pejabat pun ramai. Jiran kita di tempat kerja, jiran kita di kampung, banyak jiran kita ni. Kalau nak istilah jiran ni ada istilah pertama 40 buah rumah ke depan, kiri kanan, belakang, atas, bawah. Kalau kita ada, kita duduk rumah flat ataupun apartmen kondo ke, 40 ke atas, 40 ke bawah, kiri kanan, depan, belakang, semua tu jiran. Pendapat yang kedua, jiran ini mana azan berkumandang, mana azan boleh sampai, semua tu jiran. Tak kira jarak, jumlah rumah, kalau rumah jauh-jauh, itu semua jiran. Jiran tu ramai. Subhanallah. Tapi ini kerana ia melibatkan jiran. Sebenarnya apa saja perkataan keji menyakiti hati orang lain, maki hamun ke fitnah ke apa saja, semua menjadikan asbab. Kita tengok jawapan Nabi, dia sering menyakiti jirannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kebaikan padanya, tak ada pahala puasanya dan tak ada pahala qiyamul lailnya, dan tempatnya di dalam neraka. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah ditanya pula, terdapat seorang wanita yang mendirikan solat fardu dan berpuasa di bulan Ramadan, dan dia bersedekah dengan sedikit gandum, tetapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun dengan lisannya. Bagi dia menjawab, tempatnya di syurga. Masya Allah. Jadi yang membezakan sekarang bukan ibadat, tuan-puan sekalian. Dua-dua puasa, dua-dua solat. Betul atau tidak? Dua-dua buat ibadah. Yang membezakan adalah lidah mereka. Lidah tu menjadi penentu tempat di neraka ataupun syurga. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Jadi kita boleh faham ibadah yang kita buat, solat ke, sedekah ke, puasa ke, qiyamul lail, adalah untuk melihat sejauh mana akhlak kita. Tuan-puan, seluruh umat Islam berpuasa. Budak-budak semua berpuasa, tuan-puan sekalian. Maksudnya puasa itu pada satu tahap, ia tak berat dah. Dia tak susah dah. Bila dah biasa puasa, hari-hari puasa, dah tak susah, dah tak berat dah. Tetapi yang lebih susah dan berat adalah untuk kita menjaga puasa kita tak jadi sia-sia. Betul atau tidak? Yang lebih susah adalah supaya pahala puasa itu ada. Puasa tak susah pada satu saat, pada satu ketika. Tapi yang susah adalah untuk menjaga dan memelihara puasa kita daripada terbatal pahalanya. Masya Allah. Jadi hadis ini jelas, yang membatalkan dan mencampakkan seseorang ke dalam neraka adalah kerana lidahnya. Pernah, ini kisah benar ya, yang berlaku di antara Nabi dengan isteri Nabi, iaitu isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Sayyidatina Aisyah ni, kita tahu Sayyidatina Aisyah ni ada sikap cemburu yang lebih sikit berbanding isteri-isteri yang lain. Sebab Sayyidatina Aisyah dengan usianya dia belum kurang, dia kurang matang, tapi dia sangat sweet dan isteri kesayangan dan kecintaan Nabi selepas Sayyidatina Khadijah. Masa Sayyidatina Khadijah hidup, memang Sayyidatina Khadijah lah kecintaan Nabi. Tapi selepas Sayyidatina Khadijah wafat, Aisyah lah kecintaan dan kesayangan Nabi SAW. Kedudukan Aisyah sangat tinggi, dipinang melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kan malaikat Jibril datang bawa 2 kali gambar Sayyidatina Aisyah, memberitahu kepada Nabi bahawa itu isteri Nabi. Perintah Allah supaya Nabi meminang Sayyidatina Aisyah.
Tak sama macam kisah isi-isi Nabi yang lain. Sebab mustahil Nabi nak terfikir nak nikah dengan kanak-kanak umur 7 tahun. Hadis yang sahih, Sayyidatina Aisyah memberitahu Nabi menikahiku ketika umurku 7 tahun dan bersama denganku ketika umur 9 tahun. Maksudnya 9 tahun barulah duduk satu rumah ataupun kehidupan seperti suami isteri. Tapi nikah umur 7 tahun. Tak logik masa tu umur Nabi berapa? 52 tahun. Sekitar 52-53 tahun nikah dengan Sayyidatina Aisyah. Selepas Sayyidatina Khadijah meninggal, masa itu umur Nabi 50. Lepas tu lebih kurang umur 51 atau 52. Antara tahun tu lah Nabi nikah dengan Sayyidatina Aisyah. Maksudnya Nabi sendiri tak terfikir kalau nak cari pengganti kepada Sayyidatina Khadijah sendiri pun takkanlah assume kanak-kanak kan. Tapi itu perintah Allah. Ada hikmah yang begitu besar. Akhirnya Rasulullah sangat kenal kita, wahai para wanita sekalian, mengenali kita bagaimana wanita masa kanak-kanak, bagaimana wanita masa remaja, bagaimana wanita ketika usia dia semakin dewasa. Rajuk dia, perangai dia semua. Sebab itu Nabi paling sabar. Masya Allah. Dan Sayyidatina Aisyah adalah isteri Nabi yang paling alim, yang paling soleh, yang paling kuat sedekah. Isteri Nabi ketika Nabi wafat umur dia baru 19. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab kadang ada skeptikal sikit kita kepada Sayyidatina Aisyah bila fokus hanya kepada cerita cemburu. Dan Sayyidatina Aisyah adalah seorang isteri yang sangat jujur. Walaupun hadis itu menceritakan tentang kesilapannya, tentang aibnya, tetap disampaikan. Kalau kita dengan anak-anak cerita yang elok je kan. Mak dulu besar ni dah pandai masak tau. Mak dulu, tak boleh ni, mak paling kemas sekali lah. Mak dulu, nenek belum duduk, mak dah bagi air tau. Mana kita nak cerita yang buruk? Mak dulu malas tau, tak macam awak rajin. Mana ada. Yang aib semua kita elok semualah. Kita lagi contoh dekat anak. Tapi Sayyidatina Aisyah banyak cerita, sebab hadis Aisyah paling banyak kalau cerita buat rumah tangga. Walaupun berkait dengan kekurangan ataupun kesilapannya. Masya Allah. Macam hadis yang saya nak baca ni. Satu hari Sayyidatina Aisyah dia rasa cemburu kepada salah seorang isteri Nabi, sama ada Safiyah ataupun Maryah. Tapi saya rasa Safiyah. Safiyah, confirm Safiyah. Safiyah ni memang cantik, tetapi dia rendah. Tak adalah tetapi, tak ada masalah pun rendah. Dia rendah. Begitu. Aisyah ni, dia sebut begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dahlah Safiyah yang rendah tu. Macam tu. Dia macam ada body shaming sikit tak adalah ala-ala. Sebenarnya rendah tu tak adalah aib sangat. Dan bukan aib pun. Kan? Subhanallah. Jadi, Aisyah ni sebut macam tu. Macam dadahlah tu macam dia ayat tu ayat cemburu. Ya Rasulullah, dahlah macam mungkin dahlah sebut ataupun jangan bagi perhatian kepada Safiyah yang rendah tu. Lalu Rasulullah pun sebut kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kata-katamu itu jika direndam dalam satu lautan maka akan mengotorkan satu lautan. Bukan maki ni, bukan hina ni, bukan supaya seranah ni. Sebut satu perkataan yang sebenarnya kalau zahirnya rendah tu tak ada apa. Tetapi sebab niat ketika menuturkan tu, niat untuk merendah-rendahkan, nak bagi tahu dia lebih baik, Nabi kata kalau direndam dalam lautan akan mengotorkan satu lautan. Cerita Aisyah yang kedua. Satu hari ada seorang Quraisy musyrik, dia jumpa Rasulullah. Masa tu Rasulullah dengan Aisyah. Lalu orang Arab, orang Quraisy ni, orang musyrik ni sebut, Assalamu alayka ya Aba Qasim. Assalamu alayka ya Aba Qasim. Lalu Nabi pun menjawab, wa alayka. Suara tak dengar. Okey, wa alayka, harap-harap boleh dengar ya. Jadi wa alayka, masya-Allah. Dekat AB sound system problem. Dekat AB pun problem ya. Okey, mungkin ada backup wire lain? Ada? Dah okey dah. Okey. Subhanallah. Nabi sallallahu rupanya ramai 2,500 sekian, lebih kurang 3,000 lebih. 3,000 lebih yang hadir. Di dalam dewan ada dalam 30,000, masya-Allah. Jadi campur 33. Ya tuan-tuan, kita tak tahu para malaikat yang hadir. Sebab ini taman syurga. Masya-Allah. Ini hadis yang Nabi sebut. Majlis ilmu ada taman syurga. Jadi memang di majlis ilmu para malaikat akan berdiam. Itu hadis yang sahih. Sesungguhnya para malaikat melabuhkan sayapnya menaungi orang-orang yang hadir majlis ilmu. Dan para binatang yang melata, yang berterbangan dan ikan di lautan mendoakan orang yang hadir majlis ilmu.
Banyak lagi hadis kelebihan orang yang hadir majlis ilmu. Subhanallah. Okey, mudah-mudahan yang hadis secara live pun akan dapat juga doa dan apa yang disebutkan dalam hadis tu, walaupun di alam maya. Sebab kalau tuan-puan datang sekarang dah tak sempat sampai, dan dewan ni pun kecil sebenarnya. Okay. Saya rasa dia tak dengar je kecil. Dia pun tak muat duduk tetangga. InsyaAllah. Tapi alhamdulillah sebenarnya sedang elok je, selesa dengan kita semua. Dan suara pun saya tak perlu keluarkan tinggi. Kalau dewan yang besar kadang kena lagi lah suara yang kuat. Jadi bulan Ramadan ni nice lah, Masya Allah. Okey, Sayyidatina Aisyah ni, bila dia dengar orang musyrik tu sebut Assalamu alayka ya Aba Qasim, maksud dia adalah celaka bagi kamu wahai Aba Qasim. Aba Qasim ni sebab anak sulung Nabi bernamanya Qasim. Jadi orang Arab dia akan bagi gelaran kepada anak sulung. Kalau macam saya Ummu Luqman, sebab anak sulung lelaki saya Luqman, walaupun anak sulung sebenar perempuan. Jadi masing-masing ada anak sulung lelaki, walaupun nombor 5, gelaran adalah ambil kepada nama anak lelaki. Jadi dia panggil Assalamu alayka ya Abul Qasim, celaka bagi kamu wahai Abul Qasim. Lalu Nabi menjawab wa alayka, ke atas kamu. Sayyidatina Aisyah tak puas hati. Sayyidatina Aisyah pun sebut bal wa alaikumussamu wazam. Sayyidatina Aisyah dia tambah lagi, ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Faham tak ni? Maksud saya Aisyah geram ni, cakap kat laki dia celaka ni, dan Nabi pula tak balas. Nabi sebut wa alaika je, ke atas kamu. Tu je. Sayyidah Aisyah pun sebut bal wa alaikumussamu wazam, ke atas kamu celaka dan hina. Siap tambah lagi. Faham tak? Lepas tu Rasulullah pun tegur Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apa yang kamu ucapkan? Sayyidah Aisyah pun jawab, oh perempuan kan, lagi boleh jawab-jawab. Ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang dia cakap? Rasulullah cakap, Aisyah, apa yang kamu cakap ni? Ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang dia cakap? Rasulullah pun pandai. Rasulullah jawab balik, kamu tak dengar ke apa saya jawab? Suami isteri comel kan? Biasa tak menjawab dengan suami? Subhanallah, tuan-puan sekalian, jangan terus langsam isteri menjawab terus dosa laknat. Itu normal ya. Kalau kita tengok sirah Nabi dengan isteri, menjawab, isteri mengajuk satu hari tak tegur siapa, isteri bla bla bla, itu normal fitrah, dan Nabi tidak menghalang. Tak ada cakap dosa besar ni, lawan cakap suami menjawab ni, tak. Nabi jawab, wahai Aisyah, kamu tak dengar ke apa saya jawab? Lalu Nabi menyebutkan, sesungguhnya Allah tidak suka kamu menyebut perkataan keji dan hina. Walaupun nak balas balik apa orang hina dan keji, Allah tak suka kita ulang balik. Sebab itu bila orang Quraisy tu sebut Assalamu alayka, celaka bagi kamu, Nabi jawab apa? Wa alayka, ke atas kamu juga. Tapi jangan ulang perkataan tu. Cuba tengok budak-budak bergaduh sekarang. Contoh budak-budak, bukan anak kita. Kau bodoh bangang. Biasa akan tambah lagi sebab dah geram. Kau bodoh bangang. Apa lagi? Balu. Biasanya yang membalas akan cenderung balas lebih, tapi Nabi ajar balas kurang. Dan jangan ulang balik. Jangan sebut kau bodoh, kau lagi bodoh. Jangan. Kau lagi bodoh. Kau lagi. Tak. Bahkan Nabi larang ulang balik perkataan yang disebutkan. Pasal salam tu, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tak perasan, kita pun kadang bagi salam cara orang Quraisy tu, orang musyrik bagi salam. Kita sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamu maksud dia celaka. Tertinggal lam je tuan-puan sekalian. Assalamualaikum. Perasan tak? Assalamualaikum. Kita tertinggal lam, hati-hati. Assalamu, sejahtera, keselamatan ke atas kamu. Assalamu terus jadi celaka. Subhanallah. Cubalah kau bahasa Melayu tak bagi benih. Celaka. Celaka bagi kamu, bos. Soalannya kalau dalam bahasa Melayu kita sebut Assalamualaikum, bos. Sebab kita dah jadi nak kata tersasul kan, nak jadi macam Assalamualaikum, bos. Assalamualaikum, bos. Lepas tu kalau bos tu bagi tekanan, kita pula marah padahal kita doakan dia. Assalamualaikum, bos. Assalamualaikum. Perasan tak? So kena baiki benda ni, hati-hati. Assalamualaikum. Lepas tu yang jawab pun Waalaikumsalam. Waalaikum. Tak ada waalaikum tu, tak ada. Waalaikumsalam, waalaikum. Ya Allah. Sebab kita doakan dia celaka, dia pun doakan kita balik celaka. Yelah, ke atas kamu celaka jugalah.
Na'udzubillahi min zalik. Jadi hati-hati. Dan Nabi tegur Sayyidatina Aisyah. Nak katanya perkataan ni sangat, walaupun 3 patah perkataan, mengubah hidup kita. Saya sayang awak, saya rindu awak, saya cinta awak, saya suka awak. Betul tak? Saya benci awak, saya bosan dengan awak, saya nyampah dengan awak, saya ceraikan awak. Na'udzubillah. Tak nak sebut 3 patah perkataan pun boleh mengubah hati, perasaan, semua. Betapa besarnya impak lisan. Masya Allah. Tetapi di akhirat kelak, lisan kita tak boleh bercakap dah. Dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang akan ditutuplah mulut kamu, lidah kamu tak boleh cakap dah. Dan akan berkatalah tangan kamu, tangan bercakap. Akan berkatalah kaki kamu, kaki bercakap. Bahkan dalam firman Allah yang lain, kulit akan bercakap. Dan dalam satu hadis yang lain, tuan-puan sekalian, di dunia ini Nabi bersabda, berpagi-pagi seluruh anggota badan mengadu pada Allah tentang perihal lidah. Cuma kita tak dengar lah. Kalau dengar memang tak datang hospital lah, tak datang kerja lah kita. Kita tak dengar. Tapi Nabi sebut berpagi-pagi seluruh anggota badan mengadu kepada Allah perihal lidah. Maksudnya tangan, kaki semua tak puas hati dengan lidah. Sebab lidah memang betul, kerana lidah badan binasa. Betul tak? Memang betul. Sebab kebanyakannya kita tak buat dosa dengan tangan, kaki. Tapi paling banyak dosa adalah lidah. Maksudnya tangan tak puas hati. Sebab kau lah ni semalam kita semua jadi berdosa juga. Sebab tak adanya lidah buat dosa, lidah je dicampakkan dalam neraka. Tak ada. Seluruh anggota badan akan dicampakkan dalam neraka. Tetapi bila di akhirat kelak, lidah akan dikunci, maka ketika itulah seluruh anggota badan, bahkan kulit, akan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perhatikan pada hari ini tuan-puan sekalian, manusia boleh jaga lisan, tapi tulisan tak dijaga. Betul atau tidak? Tengok di media sosial, kita jumpa orang ni media sosial dia maki amun, tapi dunia sebenar dia tak maki amun. Maksudnya tak adalah kalau cakap je keluar maki amun. Tapi kalau tengok komen tu, oi, sesenang hati, suka hati. Sana maki, sini hamu, sini. Subhanallah. Tengok tak isu viral? Tuan-puan ni tahu tak apa itu Facebook? Sebab nampak sibuk kerja macam tak tahu ni. Macam saya cakap pasal viral macam, apa itu viral? Gitu. Tahu TikTok? Tahu IG? Ada ke dalam phone masing-masing? Pernah tengok isu viral? Pernah baca komen-komen? Pernah tengok saya kena maki? Saya selalu kena maki. Betul tak? Tuan-tuan, adakah tuan-puan termasuk di kalangan? Kadang kita pelik tahu hari ini. Orang kalau kaki maki ni, dia mesti satu hari kau tak maki macam ni tak sempurna lah. Tak apa? Tak inzal. Tak seronok. Oh, tak seronok. Itu istilah apa? Inzal? Tak. Oh, unik tu istilah tu. Maksudnya tak seronok hidup. Betul lah. Ya, lagi tak kupah, lagi tak itu. Ya Allah. Hari ni maki hamun menjadi kebiasaan. Yang kita bimbang, cuba tengok dekat Twitter, dekat TikTok, itu ramai generasi muda. Mereka maki alim ulama, mereka maki para pemimpin, mereka maki siapa boleh maki. Sebab mereka membesar dalam keadaan melihat maki hamun itu biasa. Tulisan bentuk maki hamun itu biasa. Akhirnya bila mereka menulis dan menyebarkan fitnah dengan tujuan akaun mereka naik tinggi, asalkan follower bertambah, mereka tak kisah. Walaupun dengan cara yang haram, boleh campakkan ke neraka. Subhanallah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah nasihatmu kepadaku? Sampai Nabi pegang lidah. Jagalah ini, jagalah ini, jagalah ini. Nabi ulang 3 kali. Kalau kamu dapat menjaga ini, maka kamu dapat jaga diri kamu daripada api neraka. Nak kata sukar, tuan-puan sekalian. Kita dengan suami, senang tak nak jaga lidah kita? Senang? Saya rasa paling susah nak jaga lidah dengan suami. Paling susah. Tak boleh cakap, WhatsApp berderet-deret. Sedialah. Betul tak tuan-tuan? Ini semua mangsa-mangsanya. Tak, saya tahu Ustaz tak. Ustaz memang Masya Allah mesti tazkirah je kan dengan isteri, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, orang perempuan kalau tak lepas, tak boleh cakap, dia akan tulis.
Dah lepas tu rasa bersalah, dia pun delete for all balik. Minta maaf lah. Abang minta maaf, tadi tu saya sebenarnya ikut perasaan, saya bukan niat. Kalau tak niat takkan tulis. Memang itu daripada hati. Subhanallah. Betul tak? Bila saya cakap pasal lidah tadi, kita terbayang orang lain. Tapi sekarang tolong muhasabah diri kita. Susahnya kita nak jaga lidah, lisan dan juga tulisan kita pada orang paling dekat, pada suami kita, pada isteri kita, pada anak-anak kita. Paling susah kita nak jaga. Masya Allah. Kalau anak orang lain, kita pergi rumah orang lain, lepas tu anak tu, mak dia sebut, anak saya ni macam ni lah, malas. Kira rajin lah tu. Kamai puji anak orang. Rajin lah tu, dia angkat. Sebab kena suruh. Okey lah tu. Anak saya suruh pun tak buat. Tiba buka aib anak pula. Kalau anak orang lain tu mudah nak puji, anak sendiri susah nak puji. Contohlah, tuan-puan sekalian, ada tetamu datang rumah kita. Lepas tu kita hidanglah air coklat. Lepas tu air coklat tu tumpahlah atas kapek kita. Kapek pula warna putih. Tapi ini anak tetamu. Marah tak? Tak. Tak marah. Mak tu nak marah anak dia. Jangan marah. Tak apa. Benda kecil je ni. Semua meter. Sebab tu kita pun pergi ambil kain. Kita pun lap dengan senyuman. Betul tak? Kita lap senyum. Alah, nama pun budak-budak. Biasalah. Ini benda ni boleh basuh. Benda boleh basuh. Kan? Gitu. Nampak budak-budak. Nak lagi air? Tiap tambah lagi air. Masya Allah. Tetamu pun balik. Anak kita pun sambung minum air. Aduh, anak kita. Anak kita pun pergilah minum air. Air pun tumpah juga. Apa jadi? Anak kita rasa tadi macam malaikat. Sekarang macam syaitanir-rajim. Na'udzubillah. Tiba-tiba Kamat dah cakap, minum kat dapur. Ini ni susahnya, mak nak kena bla 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 dalam warna putih. Anak terkejut. Beza sangat ni. Susah. Memang susah, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Masya Allah. Samalah. Ni, bos kita kat pejabat, suami orang bukan suami kita kan? Betul tak? Bos cakap, saya nak file ni. Okey, sekejap ya tuan. Kita pun bawa file. Ini ya tuan. Ada apa-apa lagi? Cuba buat macam tu kat rumah. Terkejut suami kita. Suami kita tanya, mana saya punya, ada nampak tak tali pinggang? Kita pun bawa. Ini ya bang, ada apa-apa lagi? Tak jadi pergi kerja. Sebab isterinya sudah ada tanda-tanda kematian. Kan biasa orang berubah ni sebab ada tanda-tanda. Kan? Nak dekat dengan mati. Dia mula berubah kan? Tuan-tuan sekalian, terkejut. Biasa tu. Kalau saya jumpa, jaga awak. Tempat biasalah. Takkan tak nampak. Kalau saya jumpa, jaga awak. Bagi amaran tu. Suami nak tanya pun takut. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya memanglah. Dah nama pun pasangan anak-anak. Kita akan jadi diri kita yang sebenar. Tapi sekurang-kurangnya kadang kena muhasabah diri. Yang paling kita kena jaga lidah kita adalah dengan pasangan kita. Sebab Nabi bersabda, khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu ada orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Sebab bimbang kita duduk cemak, kita tak ada makiamun. Sebab kita nak cek ni, pahala kita ni terbatal tak puasa ni. Kita tak ada sakit hati kawan-kawan. Rupanya hari-hari sakit hati pasangan, hari-hari menyakitkan hati anak-anak. Subhanallah. Anak pun ada penat, anak pun ada stres, anak pun ada ujian dia, ada masalah dia. Masya Allah. Tuan-puan, kalau suami balik muka masam, puan-puan, puas hati ke tak puas hati? Tak puas hati tengok muka suami masam. Hari-hari muka kita masam, suami terima seadanya. Awak dah kenapa masam macam tu? Tengok muka saya, awak tak gembira. Kan? Masya Allah. Suami tu baru kena marah dekat office, balik rumah kena marah dengan isteri pula. Suami tu baru je duduk, amboi duduk, saya ni letak handbag terus ke dapur tau. Assalamualaikum, awak jangan cari pasal, saya dah lah stres ni, terus bagi warning. Masya Allah. Balik daripada pejabat, Kamai cergas. Okey, jumpa besok dah. Gitu kan. Bawa handbag. Ya Allah, awak cergas lah. Alhamdulillah, kerja ikhlas kerana Allah, sehat. Tapi masuk je taman terus lembek. Nampak atas rumah lagi lembek. Sampai tempat parking tak larat bawa handbag.
Depan muka suami, muka moyo. Maksudnya kadang kita punya tenaga pun beza. Tapi bayangkan, cergas kita balik, cergas kita buat pejabat, balik rumah pun kita tunjukkan energi kita. Assalamualaikum bang, Masya Allah. Macam mana tadi? Okey dan perjalanan? Macam susah juga nak buat kan? Lepas tu salam dan sebagainya. Besar sangat pahalanya, tuan-puan sekalian. Sebab apa saya sebutkan begini? Misi besar Nabi, Nabi sebut apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan ibadah salat, ibadah puasa, zakat, haji, semua ibadah akan membentuk sejauh mana akhlak kita, tuan-puan sekalian. Nak tengok buah kepada ibadah, tengok akhlak. Hasil daripada ibadah, ukurannya adalah akhlak. Kalau akhlak bermasalah, akhlak buruk, ada something wrong pada ibadah. Something wrong pada puasa, something wrong pada solatnya, something wrong pada sedekahnya. Sebab itu adalah justifikasi. Sebab itu Nabi sebut, orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak, di pada mahsyar kelak adalah orang yang paling berakhlak mulia. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang berakhlak mulia, dia boleh menyamai kedudukan ahli siam dan ahli qiyam. Ahli puasa, orang yang puasa bulan Ramadan, puasa sunat, puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud, memang ahli puasa sampai diberi gelaran ahli puasa. Ini kedudukan sangat sukar untuk kita capai. Dan ahli qiyam, orang yang setiap malam qiyam mulai, bukan sejam 2 jam, maksudnya sebahagian besar malam adalah bangun malam dengan ibadah. Nabi kata, akhlak mulia boleh menyamai kedudukan ahli qiyam dan ahli siam. Tak, sebab nak memiliki akhlak mulia sangat susah. Betul atau tidak? Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebenarnya masa kita 11.48, sepatutnya dah habis sampai 11.45. Dah lebih 3 minit ni. Subhanallah, saya okey je. Boleh ke sampai pukul 12? Sikit lagi ya, sampai pukul 12 insya-Allah. Mungkin ada soal jawab. Ada soalan nak tanya? Kalau siapa ada nak tanya apa-apa, boleh je angkat tangan. Tapi biasa HKN tak banyak soal kan? Semua baik-baik, elok-elok, tak banyak soal. Okey. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Kalau ada, boleh hantar kertas. Ataupun ada kat mana-mana? Tak ada Boleh terus ya? Okey, kita tengok hadis last. Ini dia. Memang penting sangat kita membacakan hadis ini sama-sama. Tadi kita belajar banyak perkara kan, tentang jangan balas maki hamun ataupun keji manusia. Jangan balas, tuan-puan sekalian. Walaupun dalam hati kita maki, biar maki dalam hati je. Pernah tak maki seorang-seorang? Ya, saya pun cakap jujur, saya pun pernah. Sebab bila baca orang maki kita teruk sangat tu kan, kita cuma keluar seorang-seorang je lah, maksudnya. Ataupun dalam hati. Okey, kita maki dalam hati, berdosa tak? Sudah. Dicatat tak? Maki dalam hati. Tengok suami berdengkur dalam keadaan kita tengah nangis. Gelak buang kan? Kita merajuk, menangis, dia elok berdengkur kan? Kita merajuk sampai tak makan, dia elok duk makan. Sebab kalau kita makan macam tak sah lah rukun-rukun merajuk tu. Kan orang perempuan merajuk betul kan? Dia tak makan, dia tidur. Tiba-tiba merajuk, kita tengok drama. Sebab drama, alamak, macam mana aku tengah merajuk ni, drama dah pukul 8. Takkan tiba-tiba kita tengok, betul kan? Jadi rukun-rukun tu membuatkan tak sah tu merajuk tu. Dia package merajuk memang kena macam tu. Tapi orang lelaki lain. Dia masalah ke, dia merajuk ke, dia marah, makan. Tidur, tengok bola. Kita dalam hati ni, geramnya, tapi marah dalam hati je lah. Jadi jawapannya dalam hati tu macam mana? Dicatat tak dosa? Tak Ya, jadi bolehlah maki. Sebab tak berdosa. Tuan-puan sekalian, kalau saya nak jawab soalan ni, saya rasa penting juga jawab. Penting tak saya nak jawab soalan ni? Penting sebenarnya. Ya, sebab mungkin ada sekarang yang tengah dalam hati, Ustazah ni patut berhenti 9.45. Dia dah marah dalam hati. Mana mandai nak sambung sampai ke 12. Subhanallah. Apabila turun firman Allah, sesungguhnya apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu simpan, apa yang terkandung dalam hatimu, semuanya dicatat, semuanya ditulis, semuanya akan diberi, maksud akan dihisap. Bila turun firman Allah, cuma saya tak ingat ayat firman Allah ni. Terus, tak apa dik, tak apa, tak cari pun tak apa.
Terus para sahabat pergi bertemu dengan Nabi, menangis-nangis. Ya Rasulullah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya adalah hadis yang sahih. Sahabat yang pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya apabila turun perintah salat, kami sanggup melakukannya. Turun perintah puasa, kami sanggup melakukannya. Turun perintah jihad, kami sanggup melakukannya. Walaupun berhadapan dengan maut, kematian. Tapi apabila turun ayat ini, kami tidak mampu ya Rasulullah, kami tak sanggup. Bila turun ayat yang melibatkan bahawa apa yang terkandung dalam hatimu pun, maksudnya akan dihisap oleh Allah. Para sahabat pun mengaku depan Nabi, ya Rasulullah, tak mampu. Tak mampu nak jaga lintasan hati. Betul atau tidak? Tak mampu nak jaga. Kita dengan kawan-kawan, lintas kawan kita sekian-sekian kan. Kadang kita tak cakap tapi mata. Kadang siku. Kadang duduklah dalam satu, apa kita panggil, duduk dalam satu, dah faham dah ni, wire ni nanti semua kena reject dah ni. Macam bermasalah nampak wire ni, subhanallah. Duduk dalam satu lift pun kita tengok orang tu atas bawah ada lintasan-lintasan, betul tak? Kan? Ada orang baru berhijrah, asyik tengok kaki orang pakai tak stoken. Dia baru pakai. Ini isteri, suami dia bukan imam ke tak pakai. Mula nak judge orang apa semua, susah nak jaga lintasan hati. Sungguh. Sahabat Nabi jujur, jumpa Nabi, ya Rasulullah, suruh perintah ni semua sanggup walaupun berat, walaupun jihad. Tapi bila turun perintah untuk jaga lintasan hati, tak mampu. Menangis-nangis. Lalu Nabi pun menegur. Nabi kata apa? Jangan kamu menjadi seperti Yahudi, yang mana mereka menyebut sami'na wa asaina, kami dengar dan kami engkar. Tapi sebutlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi ajar kepada sahabat, kamu jawab macam ni, kamu jangan bantah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na ghufranaka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ghufranaka rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Apa maksudnya tuan-puan sekalian? Dosa-dosa hati ni kalau istighfar je settle. Dosa-dosa hati ni, sangka buruk dalam hati, benci orang dalam hati, iri hati, penyakit-penyakit hati tu yang tak dikeluarkan selagi mana dia duduk dalam hati, tak keluar. Maka diampunkan dengan istighfar, diampunkan dengan ibadah-ibadah yang kita buat, dengan solat kita buat, dengan puasa. Semua tak perlu khusus pun, tak perlu minta apa khusus. Ya Allah, tadi aku dah bersangka buruk dengan bos, sekian-sekian. Tak perlu nak sebut, tak perlu nak minta maaf dengan bos. Cukup istighfar. Bahkan semua ibadah kita akan menggugurkan dosa kecil. Wuduk pun akan gugurkan dosa kecil kita. Tetapi daripada sikap sahabat Nabi tu, turun dah firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, sampai akhir. Maksudnya lintasan hati tak dicatat dosa. Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan mana-mana lintasan hati, pena tu diangkat. Maksudnya tidak ditulis oleh para malaikat lintasan hati. Subhanallah. Tapi janganlah kita rasa lega, lalu kita pun membiasakan, takut lama-lama terkeluar juga pada lidah. Bila dalam hati selalu maki, keluar pada lidah. Masya Allah. Okey, kita akan baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Cuba tengok terjemahan. Ini ada satu peringatan yang sangat tegas dan keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rugilah
Kalau kita tengok pada perkataan raghima, nampak perkataan raghima tu kan? Dia bukan sekadar rugilah, celakalah, malanglah. Bahkan maksud dia raghima ni, tersungkullah wajah kamu di tanah. Maksudnya kamu akan terhina, kamu akan sangat teruk, kamu akan sangat malang, wajah kamu akan tersungkur di tanah. Siapakah golongan yang akan tersungkur di tanah ini? Yang apabila nama Nabi disebut, rugilah seseorang, celakalah seseorang itu yang disebutkan namaku di sisinya, namun dia tidak berselawat ke atasku. Contohkan daripada tadi saya sebut Nabi Muhammad, sepatutnya kita kena sambung sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri baginda, sebenarnya lidah kita kena terus melantun sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas ni kita kena biasakan diri kita, kalau sebut saja penceramah sebut, siapa-siapa sebut nama Nabi Muhammad, kita kena terus berselawat. Sebab Nabi sebut, celaka ataupun malanglah orang yang apabila disebut namaku, dia tak berselawat kepadaku. Sebab sekiranya ketika nama Nabi disebut pun kita tak selawat, apatah lagi ketika nama Nabi tak disebut lagi kita lupa selawat. Subhanallah. Dan golongan yang kedua yang dikata tersungkur ke tanah yang dalam keadaan kecelakaan ini adalah yang mana seseorang itu masuk ke bulan Ramadan sehingga berlalulah ia sedangkan dosanya tidak diampunkan. Inilah orang yang celaka. Yang mana Ramadan dia jumpa, kemudian Ramadan berlalu tapi dia tidak dapat pengampunan Allah. Kemudian golongan yang ketiga, iaitu yang mana seseorang yang bersama dengan ibu bapanya sehingga tua. Siapa ada ibu bapa lagi angkat tangan? Saya pun ada ibu bapa saya dah meninggal. Siapa ada ibu bapa, salah seorang ke apa, angkat tinggi-tinggi. Masya Allah. Hampir semua masih ada ibu bapa. Mungkin adalah seorang dua yang kedua-dua ibu bapa dah tak ada. Nabi sebut, rugilah orang yang masih bersama ibu bapanya sehingga tua, namun amal kebajikan bersama ibu bapanya tidak menyebabkan ia masuk syurga. Kita masih ada ibu ataupun bapa, ataupun masih ada ibu bapa, tapi ibu bapa tak jadi asbab kita masuk syurga. Sedangkan seolahnya disebut kunci pintu syurga ataupun laluan yang paling besar, yang paling lurus, yang paling mudah untuk masuk syurga adalah bakti seorang anak kepada ibu ayah. Tuan-puan sekalian, yang duduk jauh daripada mak ayah, siapa duduk jauh daripada mak ayah? Ada yang duduk jauh? Kita tunggu nak balik, mungkin dekat raya baru balik kan? Tapi kalau kita jujur, sebenarnya kita ada je contoh satu hari yang kita sebenarnya boleh buka puasa di bulan Ramadan. Dia balik dekat dengan raya lain. Dengan balik memang nak bersahur dan buka puasa dengan ibu ayah lain. Lain tuan-puan sekalian. Sedihlah pula nak sebut pasal ni. Sungguh pun. Tapi saya rasa mak saya, tapi nanti ada kawan-kawan mak saya tengok ceramah, dia beritahu mak saya. Selalu macam tu lah, mak saya tak ada Facebook. Mak saya muda lagi sebenarnya 61. Kan tak tua sangat kan. Tapi mak saya memang sengaja. Tapi dia akan tahu juga apa saya cakap. Lagi cakap pasal dia, kawan dia cepat je sampaikan. Tolong kawan mak, tolong jangan cakap kat mak saya kalau kawan mak tengok. Sebenarnya kan, hampir setiap tahun saya akan buat surprise balik macam mengejut, semata-mata untuk khas untuk puasa. Macam itulah. Apa ni, dia punya kegembiraan mak ayah kita tu, kalau kita balik, kita macam, kalau kita kata kita sibuk kan, subhanallah, tuan-puan sekalian. Okay. Oh, macam banyak sangat air mata. Okay. Subhanallah, tuan-puan sekalian, yang ajar kita puasa, didik kita puasa mak ayah kita kan. Mak ayah kita susah payah bangun untuk sediakan makan kita berbuka. Mak ayah kita susah payah masak special untuk kita berbuka, betul kan? Nak pujuk kita, bagi upah kita, macam-macam lah. Sampai sekarang kita puasa. Mak ayah kita sebenarnya rindu sangat nak dengar suara kita, nak tengok muka kita. Tapi kita sibuk, betul kan? Kita sibuk. Dan kita harap mak ayah faham. Tapi kita ada je masa keluar makan berbuka puasa kat hotel lah, dekat restoran lah. Kita ada je masa buka puasa dengan kawan lah. Kita tak jadikan mak ayah kita penting. Kita tak jadikan mak ayah kita utama. Kita boleh luangkan masa dengan bos kita buka puasa. Kita rasa macam, apa salah kita ada sikit kewangan. Kalau tak larat bawa kereta, kita ambil bas ke flight. Kalau mampu, kita balik sebab nak buka puasa dengan dia.
Sebab kita sibuk kan. Lepas tu kita balik semula. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, besar sangat maknanya buat ibu ayah kita. Besar sangat maknanya. Bila anak-anak dah besar, dia sunyi. Betul kan? Suara kita tak boleh ganti dengan fizikal kita. Yang balik salam dengan dia, yang duduk depan dia, teman dia makan. Walaupun satu hari je. Kalau dekat raya kita balik sebab cuti raya, dekat nak raya, dia beza. Masa tu dah sibuk dah. Sebab nak raya kita balik. Tapi kalau kita balik bulan Ramadan tengah-tengah ni, dia tahu kita balik sebab dia. Betul kan? Kita balik sebab dia. Masya Allah. Saya sedih bukan apa, sebab arwah ayah ni meninggal bulan Ramadan. Hari ni berapa Ramadan? Hari ni berapa Ramadan? 9. Arwah ayah saya meninggal 10 Ramadan, Jumaat malam. Jadi bila tiba dekat 10 Ramadan ni, memang akan teringatlah dekat arwah ayah. Ayah ni seorang yang sangat membesarkan Ramadan. Dia paling lewat balik sebab tadarus lah apalah dekat masjid. Dan dia paling awal bangun. Setiap bulan Ramadan dia akan bangun paling awal. Dia akan masak untuk sahur. Dia akan masak sangat special. Lagi special daripada berbuka. Kalau yang susah-susah tu dia masak untuk sahur. Ikan 3 rasa ke, ikan masak steam ke, nasi Arab ke, nasi Bukhari ke, nasi minyak ke. Dia bila tanya ayah kenapa masak special waktu sahur bukan berbuka, sebab ayah nak anak-anak makan banyak supaya banyak tenaga, biar selera makan untuk puasa. Oh, tak biar-biar awak bagi. Awak kenapa tak nangis? Patut nangis juga. Saya sedih. Awak ni Masya Allah, tak menghayati je apa. Kuang-kuang awak buat-buat menangis. Kalau tak menangis pun. Kau betul Fahana ni. Masya Allah. Lap-lap air mata buat-buat macam nangis. Okey. Tuan-puan sekalian, tapi yang saya nak sebut, ini sunnah Nabi ya. Nabi bulan Ramadan, Nabi bangun paling awal dan Nabi kejutkan seluruh ahli keluarga termasuk menantu. Itu akhlak Nabi bulan Ramadan. Dan itulah arwah ayah saya buat. Dia bangun awal dulu, masak. Dia tak kejutkan lagi anak isteri. Selesai masak baru dia kejut anak isteri untuk tahajud. Dia kejut semua, pastikan anak-anak semua bangun dan solat tahajud. Lepas tu dia sempat pergi masjid. Maksudnya dia bangun sangat awal walaupun tidur sangat lambat. Lepas tu anak sahur, semua sahur sama, kami anak-anak akan hidang lah. Lepas tu berbuka pun sama dia masak. Takkan bagi can mak masak. Memang ayah akan masak. Sebab apa? Beriman dengan hadis Nabi. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala yang sama tanpa kurang sedikit pun. Betapa dia nak sangat pahala puasa isteri dia, anak dia. Bukan pahala kita jadi kurang ya. Oh, ayah dah ambil, tak sedar ni. Bergaduh pula, saya nak masak. Tak, pahala kita tak kurang. Tapi setiap kali habis puasa, kami anak 10 orang. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang arwah ayah dapat. Setiap hari bukan puasa seorang, dia dapat pahala termasuk mak semua 12. Habis sebulan Ramadan, dia bukan dapat pahala puasa 30 hari, tetapi lebih kurang 350 hari dia dapat. Sebab setiap hari disiapkan makanan sahur dan makanan berbuka. Tuan-tuan patut berebut dengan isteri. WhatsApp isteri yang lelaki ni, hari ni abang masak. Betul tuan-tuan, sungguh. Kalau tak buat di bulan lain, tolong kejar di bulan Ramadan. Sebab pahala sangat besar. Hari ni awak bangun, siap dah sahur. Isteri memang tak percaya. Tak bersahur dah jawabnya. Kalau suami bagi janji macam tu, tak apa, awak jangan risau, awak jangan fikir saya akan masak sahur. Hai, isteri memang taklah, aduh intai jadi ke tak ni kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, bulan Ramadan adalah bulannya yang mana Allah atur kita buat semua jemaah. Kita bangun waktu yang hampir sama, kita akan makan sama-sama. Bulan lain kadang-kadang kita makan asing-asing. Saya dah makan bang, saya lapar, awak nak makan, macam tu kan. Kadang anak makan dulu. Tapi bulan Ramadan serentak. Kita solat pun serentak, semua hampir benda serentak. Inilah bulan kasih sayang sebenarnya. Allah suruh kita tanam kasih sayang kepada fakir miskin. Sebab itu kita disarankan bersedekah, beri makan kepada orang lain. Itu kan kasih sayang. Tapi kita beri tak makan kepada ibu dan ayah kita. Tak dapat juga balik Ustazah, buat surprise delivery. Delivery. Ia terpulang pada masing-masing cara nak sebut. Surprise
delivery. Delivery. Saya selain British. Okey, tak apalah. Buatlah penghantaran mengejut tu. Oh, mak kita dah gembira sangat lah. Tiba-tiba ada kuih yang sedap sampai. Ada makanan yang dia suka sampai. Ataupun buffet. Bukan. Bukit. Berani gelakkan saya. Ya, bukit. Kalau saya sebelum hari tu, esok nak puasa tu, saya hantar bukit kurma dengan adalah tu bunga apa semua. Subhanallah, tu pun mak kita dah happy sangat dah. Dan saya memang akan buat kejutan. Itulah kawan mak, tolong jangan bagi tahu. Adalah ni. Kan memang saya akan balik mengejut. Adalah, tapi saya tak bagi tahu bila lah. Subhanallah, sebab bila kadang-kadang bila mengejut tu sebenarnya tak nak menyusahkan, dia nak kena kemas apa semua kan. Tapi bila tiba-tiba mak, dia macam contohlah dia akan terkejut dan dia sangat happy, masya-Allah. Tapi tak buat mengejut pun tak apa, tiba-tiba mak tak ada kan. Kita balik seorang-seorang pula. Subhanallah, alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian. Hadis tu tadi tentang orang yang ada ibu bapa tapi tak menyampaikannya ke syurga. Betul kan? Saya faham ada di kalangan kita yang sangat struggle sebab ada masalah dengan ibu dan ayah. Ada yang daripada kecil dibesarkan tak dapat kasih sayang ibu ayah. Bila saya cakap pasal ibu ayah, bukan kenangan manis tapi banyak kenangan pahit. Saya tahu. Ada di kalangan kita yang trauma dengan mak ayah. Ada yang sekarang sedang menghadapi ujian, maki hamun mak ayah. Ada ujian sangat nak taat, nak sayang, nak rindu pada mak ayah. Sebab mak ayah tu sendiri dan kebanyakan konflik bukan dengan ayah, banyaknya dengan mak. Banyak sangat konflik. Sebab itu kadang tak boleh relate bila saya sebut pasal buat baik pada mak ayah. Saya tahu. Tapi walau bagaimanapun keadaan, walau apa pun ujian berlaku, kita usaha. Lagi susah nak taat, lagi susah nak buat baik, lagi susah nak gembirakan hati ibu ayah disebabkan banyak kepahitan-kepahitan ni, maka lagi besar peluang kita masuk syurga. Lagi besar pahalanya, lagi besar dan lagi luas dan lagi lancar laluan kita masuk syurga. Dia ada tahap-tahap dia. Bagi anak yang dibesarkan kasih sayang baik mak ayah ni, tak susah untuk dia taat. Sebab itu kita tak boleh nak sama rata semua orang. Ada orang sangat pahit bila sebut pasal mak ayah, trauma. Jadi subhanallah, walau bagaimanapun hadis ini, Nabi tetap memberitahu secara umum. Orang yang ada mak ayah, dia tak dapat masuk ke syurga melalui mak ayah. Sama ada kerana buat baik ataupun sabar dengan mak ayah. Boleh jadi ada orang masuk syurga sebab dia sabar dengan mak ayah dia. Sebab dia sangka baik, dia tetap mendoakan mak ayah. Kalau fikirkan memang tak nak hadap muka mak ayah tu, tak nak balik sebab stres sangat, tekanan sangat ibu ayah yang tak soleh, ibu ayah yang tak menjaga lidah. Tetapi disebabkan hadis Nabi ni, dia tetap juga balik. Maka insya-Allah ketiga-tiga yang disebutkan ini adalah, maksudnya bukan kita tergolong di kalangan ketiga-tiga ni. Iaitu yang pertama apa dia? Mereka yang tidak bersalawat. Yang kedua, mereka yang bulan Ramadan dan berlalu tak dapat pengampunan. Dan yang terakhir iaitu ada ibu bapa tapi tak dapat masuk syurga melalui ibu bapa. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga isi kandungan ceramah saya sampai kepada topik. Sebab tajuk kita adalah Ramadan ataupun puasa yang sia-sia. Kita dah kupas mendalam. Memang punca utama puasa Ramadan sia-sia, punca utama lidah. Bukan yang lain. Kebanyakannya berkait dengan lidah. Hadis-hadis Nabi ke apa semua berkait dengan lidah. Berani MC kan, saya tak habis lagi dia dah. Tak apa, saya faham. Itu signal yang last kali, last warning tu. Bila MC dah mula pergi ke restroom. Sama ya, ikut saya lah, saya nak sebut macam mana. Okey, tuan-puan, muslimin, muslimat, itulah dia. Kalau itu gurau bukan sebenar. Kalau tak macam dia salah, tak nak dibetulkan. Saya akan berlatih untuk sebut dengan lebih betul. Saya nak ucap terima kasih walaupun tak sempat cerita apa yang berlaku di Wad HUKM. Dan doa tu subhanallah, saya pun takut dengan MC ni. InsyaAllah jadi jemput lagi ya. To be continue, saya akan cerita apa yang berlaku. Sebab benda tu, peristiwa tu berlaku dalam Wad tersebut. Tapi bukan cerita yang menakutkan. Sehinggalah saya dapat pengajaran daripada ayat. Apa maksud dia? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Nak suruh saya cerita juga ke? Dah duduk dah. Subhanallah, Masya Allah. Dah lah air tak bagi, suruh ceramah tambah. Okey, tak apa, duduk situ diam-diam. Nanti saya dah, apabila Taufiq Hidayah baru bangun. Okey, kalau tak saya terasa hati. Okey, kan macam ni. Sebab saya tak pernah bersalin Caesar. 6 orang semua normal.
Tiba-tiba kena caesar yang last. Orang yang tak pernah caesar, dia jadi tak tahulah, ketakutan yang teramat. Mungkin bagi serang orang okey. Dan saya diberitahu masalah saya tu daripada kandungan ketika 5 bulan lagi. Dan saya diberitahu risiko oleh doktor secara, doktor kan kena transparent, betul kan? Doktor apa risiko? Oh, kena buang. Ustazah, rahim perlu dibuang. Maksudnya kesannya adalah possibility rahim dibuang tu sangat tinggi. Maksudnya sebab rahim saya memang dah, bukan itu, sebelum itu pun uri saya lekat, kandungan ke-6, kandungan ke-5 pun bermasalah berkaitan dengan uri. So kandungan ke-7 dan saya gugur 2 kali, maksudnya dah tak boleh selamatkan dah. Doktor buat MRI semua kata hampir 90% macam itulah, memang uri dibuang. So kita kan macam sayangnya uri kita, rahim. Uri memang kena buang. Tuan-puan pun angguk je, ya Allah. Sebentar-bentar Ustaz Asma bercakap, ya kan je. Okey, rahim dibuang. Jadi orang perempuan ni dengan rahim ni, kita ni macam nyawa kita. Jadi saya diberitahu rahim perlu dibuang daripada 5 bulan lagi. Faham kan? Dia membuang kandungan, rahim mungkin akan dibuang, bla bla bla, lepas tu observe selalu. Tahu tak? Saya masa hari diberitahu doktor yang bahawa rahim akan dibuang. Tapi cerita ni, tuan-puan sekalian, ni pun ramai yang tengok, jadi 4,000 lebih ni. Bila rahim ni dibuang di depan, tapi ni nanti okey, tak apa. Bila rahim ni dibuang bagi pada hari yang saya tahu, saya menangis seharian bila doktor cakap kemungkinan besar rahim dibuang. Ini mungkin masa kandungan saya 5 bulan 6 bulan macam tu kan. Saya menangis tak berhenti, menangis sampai tak tidur. Sebab ya Allah, rahim nak dibuang, rasa macam sedih sangat. Sebab niat saya sebenarnya nak anak 10 orang, minta maaf ya. Bila orang tanya nak anak berapa orang, sebab setiap tahun 10 tahun nikah tu, setiap tahun saya mengandung. Cuma yang selang tu sebab saya gugur. Bila orang tanya nak berapa orang, nak 10. Sebab saya kata nak sama dengan mak saya 10 orang. Lepas tu bila kata rahim nak dibuang, saya nangis. Pagi esok saya ada ceramah dekat Shah Alam. Motor saya bengkak-bengkak. Lepas habis ceramah, lepas tu ada seorang wanita ni, dia yang santuni saya. Pergi kat bilik. Biasa lepas ceramah kan orang siapkan makan kan. Lepas tu dia tanya khabar saya. Ustazah, macam mana? Ustazah okey lah? Sehat lah? Saya terus nangis lah, dia tanya lagi. Saya ni kan daripada semalam dia nangis pasal doktor cakap rahim perlu dibuang, akan dibuang. Lepas tu saya pun terus nangis, rahim nak dibuang. Macam tu lah ibaratnya. Subhanallah. Jadi kita fikir yang negatif tu dulu kan. Lepas tu dia pun bagi tahu, Ustazah, sabar ya Ustazah. Dia cerita tentang dia. Saya mengandung kali pertama Ustazah. Dah hari saya nak bersalin dah. Dah due date bersalin. Anak meninggal dalam kandungan. Itu anak pertama. Kemudian alhamdulillah saya mengandung kali kedua Ustazah. Dah sampai juga due date Ustazah. Due date, maksudnya dah sampai, dah cukup, dah tempoh. Cuma due date tu belum exactly, mungkin awal 2 minggu, kurang 2 minggu macam tu lah. Saya naik motor, saya bukan orang senang, saya nak motor dengan suami. Saya accident, saya tahu-tahu rahim saya pun dah tak ada, anak pun dah meninggal dunia. Cuba bayangkan, saya yang duk menangis semalam, anak dah 6 orang nak masuk 7. Lepas tu doktor kata possibility bukan confirm betul-betul. Itu pun dah rasa kurang syukur. Duk menangis, duk merayu, ya Allah selamatkanlah rahimku, duk gitulah. Tapi Allah jawab besok. Saya terus menangis, dah rasa malu dengan Allah. Allah datangkan wanita yang kali pertama kandungan dah sempurna, dah hari lahir, mati dalam perut, meninggal dalam perut. Kandungan kedua, bukan anak je Allah ambil, dengan rahim dia ambil. Dia jatuh, dia tak sedar apa, dia baru bangun, rahim dah tak ada, anak meninggal dunia. Saya menggeletar dengar jawapan Allah kepada rintihan saya doa. Selepas tu saya tak doa dah dengan Allah, supaya Allah, saya jagalah rahim, saya nak rahim saya lagi. Saya tak doa dah, saya malu nak minta dengan Allah. Allah beri jawapan yang sangat hebat. Bila saya masuk ke ward, kena masuk awal beberapa hari kan, sebab nak monitor apa semua. Bila mak saya datang, kawan datang, saya macam datang panic attack. Sebab saya rasa saya akan mati. Faham kan? Saya rasa saya akan mati. Sebab doktor kata risiko pendarahan. Jadi granula tu, sini masuk granula kan. Betul saya sebut. Granula, lancar je. Granula, sini granula, sini granula, 4. Sebab kemungkinan, sebab darah saluran saya pun halus, doktor kata kalau berlaku pendarahan, sebab kebanyakan pendarahan berlaku disebabkan risiko-risiko sekian.
Bila doktor kan akan bagi tahu serang. So saya tak tahulah, saya ketakutan, menggeletar, sejuk, non-stop. Apa pun orang cakap tak masuk. Saya istighfar, selawat, buat solat, semua. Saya non-stop shaking. Saya dah tanda ketakutan. Dan saya dah cakap pasal mati je dengan suami. Saya tak, abang tolong jaga anak, tolong ni sekian, nanti begini. Cakap sama mati je. Sebab rasa macam betul-betul macam dekat nak mati. Macam memang saya akan mati besok. Ibarat macam tu. Saya istighfar, semua benda yang saya tak boleh, semua tak boleh nak meredakan. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp daripada seorang guru saya. Pensyarah saya masa saya belajar kat universiti dulu. Sebenarnya tak tahu pun situasi saya. Tapi dia hubungi saya sebab dia nak infak. Masa tu kita ada kutipan dana sekian-sekian. Kita buat projek. Ini cerita tahun 2019 ya. Jadi dia WhatsApp ni. Sepatutnya saya terus cakap dia. Saya cakap ustazah. Dia ustazah. Ustazah, saya ni saya tak boleh nak fikir apa. Rasa blank. Saya cerita keadaan saya. Lepas tu dia pun kata, Asma, sekarang baca surah Ghafir ayat 44. Saya pun tunggu buka Al-Quran. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Apa maksudnya? Wa ufawwidu. Aku serahkan bulat-bulat. Ufawwidu, fawwid maksudnya serah bulat-bulat. Sepenuhnya ilallah, kepada Allah. Wa ufawwidu amri, aku serahkan bulat-bulat urusanku, kerisauanku, kebimbanganku, ketakutanku, kesakitanku, serah bulat-bulat ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Saya tanya berapa kali baca? Baca sehingga hati rasa lega. Baca sehingga rasa tenang. Saya ulang tanpa henti dengan bayangan membawa maksud. Tak lama, semua saya punya getah yang dah berjam-jam, yang non-stop tu semua hilang. Saya datang rasa tenang. Sebab rupanya kita dalam keadaan begitu, kita hanya nak difahami. Betul atau tidak? Sebab suami cuba tenangkan, abang tak faham apa yang saya rasa. Mak pun cuba tenangkan, mak pun tak boleh fikir. Tetapi bila kita sebut, aku serahkan bulat-bulat kepada Allah, hanya Allah maha melihat keadaan hambanya, saya mula rasa Allah faham hatiku, Allah faham ketakutanku, Allah faham kebimbanganku. Walaupun saya tak minta, sebab saya kata saya tak doa dah kan, minta rahim diselamatkan kan. Tapi hati kita nak tak supaya rahim selamat? Nak. Jadi saya tak perlu cakap, tapi Allah faham apa hati saya. Innallaha basirun bil ibad. Allah melihat keadaan hamba-hambanya. Saya mula rasa tenang. Sampailah, biasalah masa tu saya dah macam artis pun sebenarnya 2019 tu saya dah glamour juga. Maksudnya nurse tu semua kenal. Saya bagaimana kenal? Kan saya dah berdebar. Saya rasa tak boleh nak layan orang pun, semua ketakutan. Saya boleh tenang, ambil gambar, apa semua, selfie apa. Sampai masuk bilik OT tu pun, kan nurse-nurse ustazah, kita selfie. Saya pun dengan tenang. Saya pun tak tahu daripada mana ketenangan tu. Rupanya ketenangan apabila hati kita mula rasa difahami. Bukan difahami oleh manusia, difahami oleh Allah. Maka masa tu kita tak ada rasa ketakutan. Sebab kita rasa Allah itu sangat dekat. Saya masa menunggu bilik OT duduk kat luar kan. Sebelum masuk bilik OT kena duduk kat luar dulu. Tu pun ada, Ustazah boleh ke? Sebab itu je peluang kan. Saya pun okey. Tak tahu ke aku nak kena bedah ni kan. Tapi saya tak marah. Saya tak rasa apa-apa. Saya memang nak santuni. Sebab saya nampak muka orang tu macam dalam hati ni nak selfie. Macam tu. Subhanallah, tuan-puan sekalian, saya masuk bedah. Saya kata boleh ke tak buka tudung? Boleh apa semua. Alhamdulillah, saya keluar daripada bedah. Kan kita tak sedar lagi bius kan, sebab full bius apa semua. Bila saya mamai sedar, belum hantar diwat, soalan pertama saya agak-agak apa dia? Saya tak tanya pun anak ke nak tengok anak, saya tak tanya. Soalan saya automatik keluar, rahim saya macam mana? Tanya rahim. Nak katanya betapa kita ni mengharapkan rahim kita selamat, tapi tak cakap je. Perkataan pertama, rahim saya macam mana? Tak tanya anak saya sihat ke, hidup ke. Ya Allah. Tapi Allah tahu isi hati kita walaupun kita tak doa. Lepas tu dia kata, Alhamdulillah Ustazah, miracle sangat rahim Ustazah, maksudnya boleh diselamatkan. Maksud tapi doktor jahit-jahit macam tu lah kan, atau dah buat sesuatu lah, walaupun rahim tu macam dah bocor. Subhanallah. Dan saya jumpa Profesor Emilia pun, dia pun cakap benda yang sama. Ustazah, miracle. Sebab jarang kes seperti ini rahim boleh selamat. Wallahualam. Itu yang disebutkan kepada saya. Tetapi saya belajar daripada ayat ini. Bila kita serah bulat-bulat kepada Allah, Allah tahu apa yang kita nak dalam hati kita. Tuan-puan, beramallah dengan ayat ini. Yang mana ayat ini
dia menjadi satu doa yang kita tidak perlu sebut apa yang kita nak dengan suami kita. Kita ada masalah dengan suami, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku, apa yang aku harap daripada suami ni kepadamu ya Allah, engkau mau melihat keadaan hamba-Mu, isi hatiku. Begitulah tuan-puan sekalian. Masya Allah, menarik tak kisah dia? Menarik kan? Ada pengajaran yang banyak. HUKM lah yang menjadi tempat peristiwa itu berlaku. Terima kasih banyak HUKM, kenangan yang sangat manis. Hari ini pun sangat manis, tuan-puan sangat bagus. Subhanallah, berikan kerjasama yang sangat baik. Tak ada yang tidur, tak ada yang Masya Allah mungkin takut kan. Sebab saya berdiri macam ni, wallahualam. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya Aidul Fitri. Sebab saya nak jadi orang pertama, betul kan? Tak ada ucap lagi kan? Subhanallah. Mohon maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan puan. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih yang menonton secara live. Ada 5,000 lebih. Semoga bermanfaat.